Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik dalam sejarah bangsa kita. Kisah kali ini ialah James Brooke jadi Raja Sarawak yang pertama. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Ada suatu tempat di tepi Sungai Lingga, cawangan Sungai Batang Lupar di Sarawak bernama Banting atau disebut juga namanya Lingga. Dahulu tempat itu diperintahkan oleh orang besar di situ bernama Datu Malik Burhan serta anak-anak perempuannya. Tetapi tiada beberapa lama sebelum James Brooke memerintah di Sarawak, tempat itu, Lingga, telah lepas daripada perintah Datu Malik Burhan dan telah masuk ke dalam perintah seorang peranakan Arab bernama Sharif Jafar, iaitu boleh jadi dengan kehendak Sultan Brunei. Setelah lebih kurang setahun lamanya James Brooke meninggalkan Sarawak kerana hendak menyempurnakan jemputan Pangeran Muda Hashim yang bersungguh-sungguh tatkala ia meninggalkan Sarawak dahulu. 20 hari bulan September 1839. Tambahan pula Brooke pun telah mengakui akan datang lagi menemui Pangeran Muda Hashim pada 18 hari bulan Ogos 1840. James Brooke pun bertolak dari Singapura dengan kapal Royalist dan sebuah lagi kapal baharunya bernama Swift berlayar menuju ke Sarawak. Pada 29 hari bulan Ogos 1840, James Brooke pun sampai ke Sarawak lalu berjumpa Pangeran Muda Hashim. Keadaan di Sarawak pada masa itu didapati oleh James Brooke seperti dahulu juga. Masih kacau bilau dan huru-hara oleh perbuatan Pangeran Mahkota dan orang besar-besar Brunei di bawahnya yang ada di Kuching. Orang Melayu, Cina dan Bidayuh yang diketuai oleh Datu Petinggi Ali yang diam di Seniawan dan Lidah Tanah masih juga memberontak melawan orang besar-besar Brunei yang memerintah di Kuching, termasuklah Pangeran Mahkota dan Pangeran Muda Hashim. Penentangan daripada pihak Datu Petinggi Ali itu telah masuk ke tahun yang keempatnya. Tiada berapa lama di Sarawak, James Brooke pun berkira-kira hendak meninggalkan tempat yang selalu kacau itu. Tetapi Pangeran Muda Hashim telah meminta dan merayu dengan bersungguh-sungguh kepada James Brooke supaya jangan meninggalkan Sarawak. Pangeran Muda Hashim telah menceritakan kepada James Brooke segala kesulitannya berhubung dengan Sarawak itu. Ia berasa sangat malu dan duka cita kerana ia tidak dapat memadamkan huru-hara di Sarawak sebagai yang telah ditugaskan kepadanya oleh Sultan Brunei. Pangeran Muda Hashim telah meminta James Brooke mengamankan Sarawak dengan janji ia akan memberikan Seniawan dan Sarawak, Kuching, kepada James Brooke serta menggelar James Brooke Raja Sarawak jika James Brooke dapat mengalahkan musuh Pangeran Muda Hashim, iaitu orang Melayu, Cina dan Bidayuh pengikut Datu Petinggi Ali. James Brooke telah membawa askarnya seramai 10 orang putih dari kapal Royalist dengan membawa 2 buah meriam besar naik ke darat, masuk bersatu dengan orang Pangeran Muda Hashim yang terdiri daripada orang Melayu, Cina dan Bidayuh yang diketuakan oleh Datu Petinggi Ali, dan berlakulah pertempuran di Lidah Tanah. Dalam pertempuran di Lidah Tanah itu, orang besar-besar Brunei, yakni orang Pangeran Muda Hashim yang berperang bersama-sama dengan askar-askar James Brooke itu, didapati oleh James Brooke penakut berperang dan mereka melawan musuh mereka itu dengan sambil lewa sahaja, tidak bersungguh-sungguh. Kecuali adik, saudara seayah, Pangeran Muda Hashim yang bernama Pangeran Badaruddin. Dalam pertempuran itu, tidaklah dapat James Brooke dan Pangeran Muda Hashim mengalahkan pihak Datu Petinggi Ali, lalu mereka balik ke Kuching. Sejak itu bersahabat baiklah James Brooke dengan Pangeran Badaruddin. James Brooke telah memberikan sebentuk cincin untuk dipakai oleh Pangeran Badaruddin sebagai tanda ikatan persahabatan antara mereka. Dan dari semenjak itu, sentiasalah Pangeran Badaruddin ada di sisi James Brooke
dan James Brooke pun memandang Pangeran Badarudin seorang yang boleh diharap dan dipercayai dalam perjuangannya di Sarawak itu. Lepas itu, pada 20 hari bulan Disember 1840, berlaku lagi pertempuran antara orang James Brooke yang bersatu dengan orang Pangeran Muda Hashim, melawan pihak Datu Petinggi Ali di tempat yang bernama Sekudis. Tiada berapa lama bertempur, seorang yang bernama Pangeran Matusin, Muhammad Hussain, serta beberapa orang kawannya orang Melayu, Cina dan Bidayuh dari pasukan Petinggi Ali telah datang dalam suatu rombongan menemui James Brooke. Lalu mereka mengaku kalah dan minta berdamai dengan pihak James Brooke. Permintaan damai itu telah disetujui oleh James Brooke. Pada masa itulah juga ketua-ketua Melayu, Cina dan Bidayuh daripada pasukan Datu Petinggi Ali itu meminta supaya James Brooke jadi Raja Sarawak. Apabila James Brooke jadi Raja Sarawak, barulah mereka mahu berhenti berperang, kerana mereka tidak tertahan lagi akan kezaliman perintah orang besar-besar Brunei yang ada di Sarawak itu. Terutama Pangeran Mahkota yang sentiasa memaksa mereka bekerja bertungkus lumus, membuka lombong mencari batu perak, antimoni. Sejak itu berdamailah James Brooke dengan pihak Datu Petinggi Ali. Apabila melihat James Brooke telah berbaik dengan pihak Datu Petinggi Ali, berubahlah perasaan dan sikap Pangeran Muda Hashim terhadap James Brooke. Pangeran Muda Hashim telah mulai curiga kepadanya. Pangeran Mahkota pula oleh sebab khawatirkan James Brooke dapat berkuasa di Sarawak. Ia pun menjalankan suatu tindakan hendak menyusahkan kedudukan James Brooke di Sarawak, dan tindakan yang hendak dijalankan oleh Pangeran Mahkota itu disetujui oleh Pangeran Muda Hashim. Pada awal tahun 1841, Pangeran Mahkota telah mendatangkan seramai 2.500 orang Iban yang bengis dan jahat dari Sungai Sekerang, datang ke Kuching lalu membuat kacau, membangkitkan huru-hara dan cuba hendak membunuh orang Melayu, Cina dan Bidayuh yang menyebelahi James Brooke dan Datu Petinggi Ali yang diam di darat Kuching. James Brooke telah membawa askar-askarnya dari kapal Royalist dan Swift yang lengkap bersenjata senapang dan meriam, lalu naik ke darat melawan orang Iban Sekerang itu. Orang Iban Sekerang itu telah dikalahkan oleh askar-askar James Brooke, lalu mereka meninggalkan bandar Kuching balik semula ke Sungai Sekerang. Oleh sebab itu, tindakan Pangeran Mahkota itu pun tiadalah berhasil. Orang Melayu, Cina dan Bidayuh yang ada di Kuching itu pun sangatlah suka akan kejayaan James Brooke itu, kerana selamatlah mereka daripada dibunuh oleh orang Iban Sekerang itu. Apabila orang Melayu, Cina dan Bidayuh di Sarawak yang melawan pihak Pangeran Mahkota dan Pangeran Muda Hashim itu melihat James Brooke tidak juga diangkat jadi Raja Sarawak dan Pangeran Mahkota juga memerintah di situ, mereka pun mengajak James Brooke menyerang dan menghalau Pangeran Mahkota dan Pangeran Muda Hashim keluar dari Sarawak. Tetapi ajakan itu tidak disetujui oleh James Brooke. Dalam pada itu, Pangeran Mahkota tidak juga berhenti berikhtiar hendak menghalau James Brooke keluar dari Sarawak. Pangeran Mahkota telah mencuba meracun seorang daripada jurubahasa James Brooke, tetapi tidak berhasil. Pada masa itu terasalah kepada James Brooke, boleh jadi pada suatu masa yang akan datang, kelak dia sendiri pun akan diracun oleh Pangeran Mahkota. Oleh sebab itu, James Brooke pun tidak dapat bersabar lagi, lalu menetapkan azamnya bahawa Pangeran Mahkota mesti dihalau keluar dari Sarawak. James Brooke telah membawa kapal Royalist ke Sungai Sarawak, hampir dengan istana Pangeran Muda Hashim, lalu menghalakkan semua meriam dalam kapal itu arah ke istana itu. James Brooke dengan satu pasukan, askarnya naik ke darat, lalu berjumpa Pangeran Muda Hashim. James Brooke telah mendesak Pangeran Muda Hashim supaya menghalaukan Pangeran Mahkota keluar dari Sarawak. Jika tidak, James Brooke akan menyerang ke istana Pangeran Mahkota dan mengusirnya keluar dari Sarawak, Kuching. Sambil itu, James Brooke menggesa Pangeran Muda Hashim supaya menepati janjinya hendak mengangkat ia jadi Raja Sarawak. Oleh sebab itu, Pangeran Muda Hashim pun memecat
Pangeran Mahkota dari jawatannya sebagai wakil Sultan Brunei memerintah di Sarawak. Tetapi Pangeran Mahkota masih juga diam di Kuching, belum lagi meninggalkan tempat itu. Pangeran Muda Hashim pun mengeluarkan perintah kepada sekalian penduduk Sarawak supaya datang berhimpun beramai-ramai ke sebuah tempat lapang di Bandar Kuching pada 24 hari bulan September 1841. Pada 24 hari bulan September 1841, yang diumumkan itu dalam suatu perhimpunan ramai penduduk Sarawak pada sebuah tanah lapang di Bandar Kuching yang telah dihiasi dengan bendera-bendera dan lain-lain perhiasan. Pangeran Muda Hashim pun naik ke sebuah pentas yang telah disediakan, lalu mengisytiharkan bahawa James Brooke diangkat jadi pemerintah sebagai gubernur di Sarawak dan digelar Raja Sarawak, iaitu Raja Sarawak yang pertama. Selesai sahaja perisytiharkan itu diumumkan, gemuruhlah bunyi mercun yang dipasang oleh orang ramai, serta tembakan meriam dari kapal-kapal yang ada di pelabuhan Sungai Sarawak bagi memeriahkan lagi peristiwa besar itu. Orang Melayu, Cina, Bidayuh dan Dayak yang menyebelahi James Brooke serta pengikut-pengikut Datu Petinggi Ali yang juga menyebelahi James Brooke, semuanya bersukaria menyambut istiadat pelantikan James Brooke jadi Raja Sarawak, yang bererti tamatlah pemerintahan Pangeran Mahkota yang dikatakan mereka itu zalim. Adapun kawasan negeri Sarawak yang masuk ke dalam perintah James Brooke masa itu hanyalah seluas lebih kurang 3,000 batu persegi. Sempadan di sebelah pantai lautnya ialah dari Tanjung Datu sampai ke Kuala Sungai Samarahan, termasuk Sungai Sarawak dan Sungai Lundu, dan le daratnya ialah sejauh 60 batu dari pantai laut sampai ke sempadan dengan Kalimantan Perintah Belanda. Pada hari Pangeran Muda Hashim mengangkat James Brooke jadi Raja Sarawak, itulah juga Pangeran Muda Hashim telah memberikan kepada James Brooke satu surat perjanjian mengenai pertukaran pemerintahan Sarawak kepada James Brooke itu. Surat itu bertulis dalam bahasa Melayu dan maksud yang tersebut dalam surat itu adalah seperti yang disebutkan di sini, diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Surat ini diperbuat pada tahun Hijrah 1257 pukul 12 pada hari Rabu 30 hari bulan Rejab bersamaan dengan tahun Masihi 1841, menyatakan iaitu dengan hati yang suci dan tulus ikhlas Pangeran Muda Hashim Putra Almarhum Sultan Muhammad menukarkan kepada James Brooke pemerintahan Sarawak serta jajahan takluknya dan hasil cukainya serta segala tanggungjawab pada masa yang akan datang. Dan lagi dialah James Brooke yang akan jadi tuan punya dan hasil cukai yang didapati di Sarawak, dan dia seorang sahajalah yang bertanggung jawab dalam hal perbelanjaan kerajaan yang wajib bagi kebaikan Sarawak. Dan lagi, James Brooke dengan tulus ikhlas dan hati yang bersih menerima perjanjian seperti yang diperbuat ini. Dan dari tarikh ini, James Brooke mengaku membayar kepada Sultan Brunei sebanyak RM1,000, kepada Pangeran Muda Hashim RM1,000, kepada Datu Petinggi RM300, kepada Datu Bandar RM150, dan kepada Datu Temenggung RM100. Dan lagi, James Brooke mengaku iaitu undang-undang dan adat istiadat orang Melayu di Sarawak hendaklah dihormati dan dipelihara selama-lamanya kerana negeri Sarawak itu takluk kepada Kerajaan Sultan Brunei, Pangeran Muda Hashim dan Raja-Raja Melayu. Dan lagi, jika timbul sesuatu pakatan sulit dari dalam atau dari luar negeri Sarawak yang akan merugikan kepentingan Sarawak, sama ada disebabkan oleh orang ramai atau anak-anak raja atau raja-raja pemerintah yang mungkin memusuhi Sarawak, maka Sultan Brunei dan Pangeran Muda Hashim akan membantu James Brooke dengan syarat tiada dicampuri oleh orang luar. Dan lagi, jika timbul sesuatu pakatan sulit dari dalam atau dari luar negeri Sarawak yang akan merugikan kepentingan Sarawak, sama ada disebabkan oleh orang ramai
atau anak-anak raja atau raja-raja pemerintah yang mungkin memusuhi Sarawak. Maka Sultan Brunei dan Pangeran Muda Hashim akan membantu James Brooke dengan syarat tiada dicampuri oleh orang luar. Hedan lagi, Pangeran Muda Hashim dan James Brooke bersama-sama membuat perjanjian ini dan Pangeran Muda Hashim akan menyerahkan segala kerja yang selanjutnya mengenai pemerintahan negeri Sarawak dan sebarang kerja yang mereka jalankan bersama-sama atau berasing-asingan mengenai pemerintahan negeri Sarawak mestilah bersetujuan dengan syarat-syarat dalam perjanjian ini. Tertulis di Sarawak pada hari Jumaat 2 hari bulan Syaaban tahun Hijrah 1257 pukul 10 malam.